Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizi bin Muhammad Ramzi dan rakan saya Muhammad Aiman bin Muhammad Zaki. Kami daripada Diploma Teknologi Fabrikasi Struktur Logam Minyak dan Gas daripada ILP Kuantan. Kat sini saya dan rakan ini membentangkan yang bertajuk Job Safety Analysis. Pertama, pengenalan Job Safety Analysis. Job Safety Analysis adalah tools keselamatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengendalikan bahaya yang berkait dengan proses, pekerjaan atau prosedur tertentu. Definisi lain JSA iaitu dapat dikatakan sebagai sebuah prosedur yang membantu mengintegrasikan prinsip dan praktik keselamatan dan kesihatan kerja ke dalam tugas atau operasi pekerjaan tertentu. Mungkin sebahagian dari kita ada juga mengenal istilah JHA, Job Hazard Analysis. Job Hazard Analysis adalah teknik yang berfokus pada tugas-tugas pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum terjadi. Ini berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas, alat dan lingkungan kerja. Idealnya, setelah anda mengidentifikasi bahaya yang tidak terkendali, anda akan mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangkan ke tingkat risiko yang dapat diterima. Sebagai profesional safety mengatakan bahawa tidak ada perbezaan berdasar antara JSA dan JHA. Namun sebahagian lagi ada yang berpendapat bahawa keduanya memiliki perbezaan. JHA menambahkan penilaian risiko ke prosedur JSA dengan memasukkan evaluasi risiko pada setiap langkah dan dengan mengklasifikasikan dan mengidentifikasi probabilitas dan keparahan, dan itu adalah perbezaan utama antara JSA dan JHA. Namun menurut pendapat saya itu hanya perbezaan terminologi, padahal hasil akhir keduanya tetaplah sama. Job Safety Analysis untuk membina sebuah air pressure vessel. Pressure vessel atau mengandung tekanan adalah sebuah equipment yang direka untuk menampung tekanan dalaman atau luaran. Biasanya pressure vessel direka mengikut kod antarabangsa seperti ASME, boiler dan pressure vessel section VU11 atau kod-kod lainlah. Kod ASME ini sebagai contoh meletakkan syarat untuk pressure vessel mestilah mempunyai design pressure. Pressure vessel adalah pelbagai bentuk seperti silinder atau spherical atau box. Biasanya pressure vessel berbentuk silinder direka sama ada horizontal atau vertical. So inilah ada dua jenis. Satu horizontal, dia melintang, dan vertical lah, mencanak macam ni, berdiri. Pressure vessel banyak digunakan dalam pelbagai aplikasi secara industri maupun individu. Contoh penggunaan dalam industri adalah Industrial Compressed Air Reserve dan Domestic Hot Water Storage Tank. Contoh lain dari pressure vessel adalah tabung silinder oksigen penyelam, recompression chamber, menara distilasi, reaktor tekanan, autoclave dan banyak vessel lainnya dalam operasi pertambangan, kilang minyak dan pabrik petrokimia, kapal reaktor nuklear, kapal selam dan spaceship habitats, pneumatic reservoir, hydraulic reservoir under pressure, rail vehicle air brake reservoir, road
recharge a brake reservoir and storage vessel untuk gas cair seperti amonia, klorin dan LPG. Antara proses-proses yang perlu dimasukkan ke dalam GSA semasa pembinaan sebuah air pressure vessel. Proses itu ialah proses mengangkat dan memindahkan bahan. Hazard: kecederaan pada anggota badan akibat mengangkat bahan berat semasa pemindahan, tergelincir dan tersadung oleh hos tekanan dan kabel kibalan, jari tercedera akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai atau terkoyak. Kontrol: memastikan kegunaan peralatan yang bersesuaian mengikut jenis bahan. Mengemas tempat kerja perlu berada dalam keadaan yang sangat baiklah. Pemakaian sarung tangan yang sesuai semasa mengangkat barang. Seterusnya, proses mengukur dan menanda bahan. Hazard: pencahayaan dan penglihatan di ruang kerja mengakibatkan proses kerja mengalami kesulitan. Tangan melecur akibat menanda bahan panas. Tangan terluka akibat terkena bahan logam yang tajam. Kontrol: memastikan tempat kerja mempunyai pencahaya yang terang dan jelas. Memastikan bahan yang ingin ditanda dan diukur berada dalam suhu normal. Pastikan bahan yang ingin ditanda dan diukur selamat dan memakai PPE yang sesuai. Proses memotong bahan. Hazard: kebakaran api akibat kebocoran gas, beg plastik, kotak atau kayu. Kecederaan pada anggota badan akibat pukulan daripada hos bertekanan yang terlonggar. Tangan terlecur akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai atau koyak. Eye injured disebabkan oleh percikan api. Kontrol: pastikan hos gas tidak bocor atau koyak dan tidak ada bahan yang mudah terbakar di dalam kawasan sekitar. Memastikan pengawal tekanan berfungsi dengan baik. Memastikan semua hos diketatkan dengan betul dan 2 biji klip ferrum digunakan untuk pemasangan hos bertekanan tinggi. Pemakaian sarung tangan yang sesuai semasa pengendalian kerja-kerja pemotongan dan pakai spek atau Google yang dibenarkan. Proses mencanai bahan. Hazard: cakra pengisar pecah semasa kerja-kerja, pengisaran, kecederaan pada bahagian muka, bunyi bising semasa kerja-kerja pengisaran. Hanya sejenis mesin pengisar dan cakra yang diluluskan yang digunakan dengan peranti keselamatan penuh dan pemegang. RPM pada cakra mengisar harus lebih tinggi daripada mesin pengisar. Pakai Google dan pelindung muka semasa kerja pengisaran. Menggunakan pelindung telinga yang sesuai, earmuff atau earplug lah. Proses membina dan menghasilkan shell. Hazard: kecederaan pada tangan semasa proses rolling dijalankan, tersadung dan terjatuh disebabkan berang kerja dalam keadaan yang tidak tersusun dengan baik. Ergonomik kedudukan badan dan pengendalian manual yang salah menyebabkan kecederaan kepada anggota badan pekerja. Controls: memastikan mesin berada dalam keadaan yang baik, mengemas tempat kerja dan memastikan berada dalam keadaan yang baik. Mematuhi peraturan body system semasa melakukan pengendalian manual. Maksimum bebanan yang boleh diangkat adalah 20 kg per seorangan. Proses membina dan menghasilkan dish head. Hazard: kecederaan pada jari semasa proses bending, pinch point, kecederaan pada bahagian muka. Kontrol dia memastikan proses tersebut perlu memakai sarung tangan ataupun tidak, mengetahui tempat kerja bahaya dan pakai sarung tangan yang sesuai. Pakai Google dan pelindung muka. Proses membina dan menghasilkan saddle. Hazard: tangan melecur akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai atau koyak. Eye injured
disebabkan oleh percikan api, bunyi bising semasa kerja-kerja mencanai, kecederaan pada bahagian muka. Kontrol pemakaian sarung tangan yang sesuai semasa mengendalikan kerja-kerja pemotongan, menggunakan pelindung telinga yang sesuai seperti earmuff atau earplug lah. Pakai Google dan pelindung muka semasa kerja-kerja pengisar. Proses membina dan menghasilkan nozzle. Hazard, kebakaran api akibat kebocoran gas, beg plastik, kotak ataupun kayu. Kecederaan pada anggota badan akibat pukulan daripada hos, kecederaan pada bahagian muka. Kontrol, pastikan hos gas tidak bocor atau koyak lah. Lepas memastikan mengawal tekanan fungsi dengan baik, memastikan semua hos diketatkan dengan betul, dan 2 biji tip tersebut digunakan untuk pemasangan hos bertekanan tinggi. Pakai Google dan pelindung muka ketika kerja-kerja dijalankan. Proses pemasangan shell, dish head, nozzle, manhole dan saddle. Hazard, tersadung dan terjatuh disebabkan barangan kerja dalam keadaan yang tidak tersusun, kedudukan badan dan mengendi manual yang salah menyebabkan kecederaan kepada anggota badan pekerja, kepenatan melakukan kerja secara betul-betul. Kontrol memastikan kawasan tempat kerja itu selamat, bersih dan mematuhi peraturan body system semasa melakukan pengendalian manual. Maksimum bebanan yang boleh diangkat adalah 20 kg per seorangan. Proses mengimpal. Hazard, kebakaran disebabkan beg plastik, kotak atau kayu. Asap racun dari kerja kimpalan, mata cedera akibat pancaran cahaya daripada percikan api. Kontrol memastikan semua bahan mudah terbakar tiada di sekeliling kawasan kerja. Kimpalan dijalankan seperti sampah, cat, minyak dan lain-lain. Pakai topeng muka, mask yang dibenarkan dan memastikan terdapat sistem pengurusan baik di tempat kerja kimpalan dilakukan. So, menggunakan kaca kimpalan gelap head shield yang sesuai untuk kerja-kerja kimpalan. Proses pemeriksaan kualiti kimpalan. Kejutan elektrik disebabkan kabel yang terkoyak, pinch point, jari tercedera akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai. Semua peralatan akan diperiksa seperti pemeriksaan bulanan dan suhu tahunan setiap hari. Mengetahui tempat kerja bahaya dan memastikan memakai sarung tangan yang sesuai. Pemakaian sarung tangan yang sesuai semasa melakukan proses pemeriksaan kualiti kimpalan. Proses pemeriksaan dimensi komponen. Pinch point, peralatan kerja yang ditinggalkan di tempat kerja. Kontrol, mengetahui tempat kerja berbahaya dan memakai sarung tangan yang sesuai. Memastikan semua peralatan kerja disusun kemas di dalam kabin peralatan kerja. Pemeriksaan akhir hendaklah dijalankan oleh penyelia kerja sebelum meninggalkan tempat kerja. Dan akhir sekali, untuk kesimpulannya, analisis merupakan ringkasan kepada hasil analisis itu sendiri. Helaian rekod juga boleh diguna sebagai hasil laporan bagi kes yang tidak rumit. Senarai tugasan dan rekod analisis boleh diguna pakai dalam menghasilkan satu set arahan kerja yang telah ditambah baik. Pengabaian aspek kesihatan dan keselamatan boleh menyebabkan penalti yang tinggi terhadap sesuatu organisasi. Kemalangan atau kecederaan individu boleh membawa kepada pampasan, digantung kerja dan tiada produksi. Ini bermakna risiko yang kecil membawa kepada akibat yang besar. Itu sahaja daripada kami. Nama Muhammad Fizi bin Muhammad Ali dan Muhammad Aiman bin Muhammad Zaki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.